Sekiranya anda menjerang air yang banyak, anda pasti mengetahui menjerang air yang sedikit membolehkan proses pendidihan lebih cepat. Hal ini berlaku kerana sesuatu yang digelar muatan haba. Teruskan menonton untuk mengetahui lebih lanjut. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu tahu adanya perbezaan antara haba dan suhu. Suhu ialah kepanasan atau kesejukan objek yang dikira dalam darjah Celsius, manakala haba adalah sejenis tenaga yang diukur dalam joule. Lebih banyak haba dipindahkan ke sesuatu objek. Objek tersebut lebih panas. Suhu dan haba berkaitan tetapi berbeza. Jadi apa itu muatan haba? Muatan haba ialah jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah suhu sesuatu objek atau jasad sebanyak 1 darjah Celsius. Apapun yang lebih penting adalah untuk mengetahui muatan haba tentu sesuatu bahan. Muatan haba tentu ialah jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Bahan yang berbeza mempunyai muatan haba tentu yang berbeza. Tetapi kita tidak diberikan jadual sebegini, jadi kita perlu kira sendiri. Kita ada persamaan begini dengan simbol tertentu. Haba yang dipindahkan adalah haba yang dibebaskan atau diserap. Persamaan ini juga boleh diubah suai. Jom selesaikan satu masalah tentang muatan haba tentu pelumbum. Bagaimana? Ini adalah haba yang dipindahkan. Ini adalah jisim. Dan perubahan suhu adalah 10 darjah Celsius iaitu 50 dibezakan dengan 40. Gunakan formula yang diubah suai iaitu formula muatan haba tentu. Di sini ada satu lagi praktis kendiri. Kita boleh bahagikan jawapan dengan 1000 untuk membentuk kilojoule. Perasan jawapan kita negatif kali ini. Hal ini kerana penyejukan sentiasa negatif manakala pemanasan positif. Secara ringkas, muatan haba tentu ialah jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Muatan haba tentu berguna untuk kita menentukan berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk memanas atau menyejukkan sesuatu mengikut kemahuan kita. Apabila suatu jirim berubah keadaan, tenaga haba terlibat. Tenaga ini bukannya untuk memanaskan suatu jirim tetapi untuk memisahkan atom atau molekul yang terikat sesama sendiri. Perkara ini digelar haba pendam tentu. Haba pendam tentu bercanggah dengan muatan haba tentu. Haba pendam tentu adalah jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram bahan dari satu keadaan jirim kepada yang lain tanpa perubahan suhu. Berikut merupakan muatan haba tentu. Sebagai contoh, lilin menyerap haba daripada api. Kemudian fenomena lain berlaku, lilin cair. Ianya digelar haba pendam tentu. Haba pendam tentu adalah lebih kepada perubahan jirim. Pertama, haba pendam tentu ais berubah kepada air adalah berbeza daripada haba pendam tentu air berubah kepada wap air. Kedua, tiada perubahan suhu semasa perubahan jirim dan hanya berubah ketika perubahan jirim lengkap. Seterusnya, haba yang digunakan bukan untuk memanaskan bahan tetapi untuk memutuskan atau menjalinkan ikatan kimia antara molekul. Sekiranya kita panaskan plastik sehingga tekad leburnya, titik B dan titik C dalam graf ini, tenaga haba yang diserap adalah untuk memutuskan ikatan antara molekul. Apabila telah terlerai ikatan antara molekul, plastik mencair menjadi cecair, kotornya. Selepas titik ini, jika kita teruskan memanaskan plastik, kenaikan suhu dapat dikesan.
Suhu meningkat sehingga perubahan jirim berikutnya, cecair kepada gas. Pada titik pendidihan, kenaikan suhu plastik akan berhenti. Lama-kelamaan, ikatan molekul plastik akan terurai dan berlakunya pendidihan serta kenaikan suhu berlaku hingga seterusnya. Ingat pada mula tadi, bahawa ia mungkin mengambil sejumlah haba yang berbeza untuk menukarkan pepejal kepada cecair dan cecair kepada gas. Sebagai contoh, ianya mengambil 7 kali lebih tenaga untuk menukarkan air kepada wap air berbanding ais kepada air.